أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. اللهم افتح علينا حكمتك وانشر علينا من خزائن رحمتك يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين. صلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. والحمد لله رب العالمين. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah. Tolong share dulu. Sila sahabat-sahabat boleh share dulu pada kawan-kawan sebelum kita akan masuk pada hari ini juzuk 29. InsyaAllah. Yang dekat kampung dah ke? Semua dah balik ke? Ke Siti Rahmah sudah pulang ke desa? Kak Mastura, apa khabar? Salam 27 pula. 29. Ramadan pada hari ini insya-Allah kita berbaki 2 hari. Hari ini kita masuk juzuk 29 yang juga dikenali sebagai juzuk Tabarak. Ya, diambil daripada bersempena surah yang pertama. Oh, Kak Mastura belum balik lagi. Samalah kita ya. Saya masih lagi di kota metropolitan Kuala Lumpur, insya-Allah. Pulang esok lah selepas habis hudau Quran yang ke-30 esok insya-Allah. Ustaz akan menutup juzuk ke-30 pada hari esok. Ya, sempena satu hari satu juzuk sepanjang Ramadan. Jadi sahabat-sahabat juzuk 29, surah pertama iaitu surah Al-Mulk. Maka juga dipanggil juzuk ini ialah juzuk Tabarak. Tabarakalladzi biyadihil mulku wa huwa ala kulli syai'in qadir. Iaitu dimulakan dengan ayat pertama surah Al-Mulk yang dimulakan dengan Maha Suci Allah, yang Maha Tinggi Allah, yang menguasai Maha Berkat, serta tinggi kelebihan Allah itu yang menguasai segala kerajaan dunia dan kerajaan langit. Dialah yang Maha berkuasa atas segala sesuatu. Itu ayat pertama daripada juzuk 29, daripada surah Al-Mulk juzuk 29. Juga ayat terakhir daripada surah Al-Mursalat. Surah Al-Mursalat pada ayat yang terakhir iaitu ayat 50. Rakam 50. 50. فَبِأَيِّ حَدِيثٍ بَعْدَهُ يُؤْمِنُونَ. Ayat 50 yang bermaksud maka kepada ajaran manakah selain Al-Quran ini mereka akan beriman. Fabi ayyi, iaitu satu soalan. Dah kamu kalau tak nak ikut Quran, kamu nak ikut ajaran apa lagi? Bi ayyi hadithin. Ayat apakah? Perkataan apakah yang kamu nak ikut selain daripada Al-Quran? Ba'dahu yu'minun. Yang mereka akan beriman dengannya. So jadi sahabat-sahabat, yang terbaik untuk kita menjadikan sumber petunjuk dalam kehidupan kita, nak beriman dengannya ialah Al-Quranul Karim. InsyaAllah Kak Umi pun dah masuk. Assalamualaikum Kak Umi. Umi Rupiah. Alhamdulillah. Sahabat-sahabat pencinta ilmu, moga semua sihat kata Kak Umi Rupiah ya, insyaAllah. Waalaikumsalam. Dan sahabat SPI, begitu juga Kak Mastura kata Alhamdulillah sihat kerana Allah. Sihat hanya kerana Allah, doa yang terbaik untuk kita semua. Allahumma amin. Amin amin. Okey, Kak Mastura esok. Oh, sama kita gerak esok ke Kedah. Tak tahulah jam ke tak sebab semalam di Pantai Timur kabarnya sangat jam. Siap boleh bersembang tepi jalan. Lama sangat jam tak gerak. Jam ni tak gerak. Kak Siti Rahman sampai Melaka. Masya Allah, Alhamdulillah. Alhamdulillah. Terima kasih Kak Siti Rahman sudah menekan butang share. Betul, juzuk Tabarak ataupun juzuk Al-Mulk seperti kita baca dalam juzuk 30, dikenali juga dengan juzuk Amma. Kenapa? Ayat pertama tu Amma yatasaalun.
Itu nanti esok Ustaz akan terangkan ya. Baik, ada 11. Okay. There is 11 surah in juzuk 29. Dia ada 11 surah. Okay. So 11 surah ini yang mana terdiri daripada yang pertama surah Al-Mulk, kemudian surah Al-Qalam, kemudian surah Al-Haqqah, surah Al-Ma'arij, surah Nuh, surah Al-Jin, surah Al-Muzammil, surah Al-Mudaththir, surah Al-Qiyamah, surah Al-Insan dan surah Al-Mursalat. So permulaannya Al-Mulk, pengakhirannya Al-Mursalat, di pertengahannya ada 11 tolak 29, yang maksudnya ada 9 lagi di pertengahan surah juzuk ke-29. Baik, sahabat-sahabat, kita tengok beberapa isu yang kita nak ambil iltifat apa Ustaz nama dia? Ta'ammulat, iaitu singkapan pada juzuk ke-29. Baik, kita nak pergi kepada satu ayat daripada surah Al-Mulk, iaitu pada ayat 15. Okey, boleh? Ayat 15 surah Al-Mulk. Yang berbunyi a'udzubillahi minasyaitonirrajim huwallazi ja'ala lakumul arda dhalulan famshu fi manakibiha wa kulu min rizqihi wa ilaihin nusyur. Yang bermaksud dialah, iaitu Allah. Huwa di sini membawa maksud dia dan merujuk kepada Allah Subhanahu wa taala. Dialah Allah. Allazi, yang. Sifat Allah ini terlalu banyak di dalam Al-Quran. Jadi Al-Quran mengenalkan kita tentang siapa itu Allah. Kita tak mungkin akan boleh kenal Allah dengan kudrat kita. Maksudnya kita bertapa, kita merenung. Nak kenal Allah ni tak boleh sahabat-sahabat. Tak mampu. Manusia ni dia sangat terbatas. Akalnya terbatas. Dia punya kekuatannya. Maka Allah Subhanahu wa taala mengutuskan para nabi dan rasul. Mengutuskan ataupun memberikan kepada para nabi dan rasul kalamullah. Antara yang paling utama ialah supaya manusia kenal Allah. Ya. Sebab tu ayat-ayat Allah ini membawa kepada menyifatkan atau menerangkan, describe macam mana Allah. Bagaimana Allah itu bersifat dengan sifat Al-Jalal, sifat keagungan, dengan sifat Al-Jamal, sifat kecantikan, dengan sifat Al-Kamal, iaitu kesempurnaan. Ketiga-tiga ini tak mampu kita dapat tafakur lepas tu kita sampai, melainkan menggunakan apa yang telah dianugerahkan oleh Allah Al-Quran, ya, petunjuk daripada Nabi. Allah Subhanahu Taala terangkan pada ayat ini, huwa, Allah lah yang apa, allazi ja'ala lakumul arda dhalula, iaitu Allah lah yang menjadikan bumi ini untuk kamu mudah dijelajahi. Subhanallah. Kalau bukan kerana Allah memudahkan muka bumi ini untuk kita jelajah, pastinya sangat-sangat susah. Sangat-sangat susah. Kenapa disebut kita sebut mudah? Fi manakibiha. Famshu fi manakibiha. Di penjuru-penjuru bumi ini. Bumi ini 4 segi ke? Ataupun 3 segi ke? Ataupun 8 segi ke yang mempunyai penjuru? Kadang-kadang kita betul ke bumi ini pula kan? Tapi Allah sebut fi manakibiha. Manakib itu maksudnya hujung tau sahabat-sahabat. Contoh kalau kita ada buku, ya, kita ada buku nota ni depan saya. Buku nota ni, ini manakib lah, maksudnya di pesisir di hujung ni, bila kita berjalan di tepi ni, maksudnya kita berjalan di penghujung, ya, penjuru, penghujung, manakib. Bumi ni begitu ke? Tapi maksud di sini ialah menunjukkan bahawa setiap kita pergi ke bumi ini tidak ada yang hujung, betul tak? Kita sentiasa berjalan dan
di situlah yang digambarkan, dikatakan bumi ini bulat, dan kalaulah tidak mudah bagi Allah untuk menjadikan kita berjalan atas muka bumi ini, pasti kita terjatuh. Dan dari sudut teori sains dikatakan bahawa ada graviti yang menarik kita ke dalam supaya kita tak adalah terapung-rapung terbang pula ke sana kemari, tidak. Kita boleh berjalan di atasnya. Baik. Allah yang jadikan muka bumi ini mudah untuk kita jalan di atasnya. Sebab teori datang kemudian. Tapi kemudahan itu datang dahulu. Baik, jom. Bila kita jumpa perkataan fa, famshu fi manakibiha. Baik, dekat sini ada tiga sahabat-sahabat. Pada ayat 15 ni, yang pertama Allah katakan bumi ini. Maksud bila bumi ini sekaranglah kita duduk di dunia ini. Allah yang jadikan muka bumi ini ada tindakan, ada perkara yang Allah nak suruh kita lakukan bila kamu berada di atas dunia ini. Yang pertama, famshu, iaitu yang bernama ataupun bermaksud berjalanlah di atasnya. Nombor satu, boleh tulis dulu. Nombor satu apa? Berjalanlah di atasnya. Nombor dua, wakulu mir rizqihi. Wakulu mir rizqihi, iaitu makanlah daripada rezeki yang dia telah berikan, iaitu Allah. Makanlah daripada rezeki yang dia telah kurniakan. Nombor satu, Allah suruh jalan. Nombor dua, Allah suruh makan. Nombor tiga, wa ilaihin nusyur. Dan nombor tiga, kamu akan berjalan dan kamu akan kembali kepada Allah. Kamu akan dibangkitkan nanti di yaumul mahsyar. So tiga ni apa? Kamu akan dibangkitkan. Jalan, makan, bangkit. Macam sedap pula ya. Kak T, apa khabar Kak T? Terima kasih Kak T bersama dengan kita pada hari ini. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada sahabat-sahabat yang telah menonton Huda Quran sampai hari ini. 29 29 Ramadan, juzuk ke-29. Okey Kak Zaim, terima kasih Kak Zaim. Okey, dapat tak sahabat-sahabat? Yang pertama jalan, yang kedua makan, yang ketiga bangkit. Okay, ni Allah suruh buat dekat-dekat dalam dunia ni. Mungkin kita kadang-kadang fikir kan, kita duduk atas dunia ni kenapa ya? Terfikir-fikir, kita tanya-tanya. Nanti kan kita akan mati kan. So dalam dunia ni nak buat apa? Baik, Allah kata begini. Yang pertama, kamu duduk atas muka bumi ini, kamu kena usaha. Bila sebut famshu fi manakibiha, jangan duduk. Jangan duduk berpeluk tubuh je atas muka bumi. Tunggu je mana rezeki tak datang. Allah kata Allah janjikan nak bagi rezeki. Tak ada pun rezeki. Duduk je kan. Duduk dekat tepi bazar Ramadan tu minta duit. Tak. Allah suruh usaha. Allah suruh gerak. Allah suruh ikhtiar. Tapi bagaimana cara Allah suruh? Baik. Bila sebut jalan, kita berjalan ni bagaimana kadarnya? Laju ke ataupun perlahan? Ataupun apa orang kata kelang kabut. Bila kita sebut berjalan, dia ada lawan dia. Kita dulu belajar dekat sekolah, kita pun tanya, cikgu-cikgu kita tanya, jalan lawannya apa? Jalan lawannya lari. Okay? Berjalan dalam keadaan dia bergerak tetapi perlahan. Dan berlari, bergerak tetapi laju. Ya? Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Al-Quran, wasari'u ila maghfiratin min rabbikum. Allah sebut apabila kamu nak menuju kepada keampunan Allah, jangan jalan tapi lari. Segera, cepat, bergegas bila kamu nak cari keampunan Allah. Wasabiqu. Allah kata apa? Dalam membuat kebaikan ni, fastabiqul khairat. Allah kata fastabiqu. Fastabiqu ni maksudnya kamu macam berlumba. Okey, orang ni dah 1 juzuk. Aku nak 2 juzuk. Orang ni dah 2 juzuk. Aku nak 3 juzuk. Fastabiqu. Maksudnya saling kamu berlumba dalam apa? Melakukan kebaikan. Untuk mencari apa? Matlamatnya untuk cari keampunan Allah. Cepat tak? Cepat. Kalau hak laju bagi lari, mungkin kita sebutlah ya. Saya pun tak ingat sangatlah masa kira-kira pasal pelari pecut dan sebagainya. Kita ambil lah kan. Kalau orang yang berlari dengan laju tu mungkin 300 meter seminit.
كل الطرق مضبوطة في السرعة. هذا آخر. Kalau kita lari 300 meter seminit. Tapi kalau kita 300 meter seminit lajunya, katalah saya ambil kira-kira tak betul 300 meter seminit. Tapi kalau orang berjalan mungkin 100 meter seminit. Jadi begitu. Maksudnya kalau kamu nak cari akhirat, kamu kena 300 meter seminit. Iaitu kena laju. Tetapi kalau kamu nak bekerja di dunia ini, dia tak perlu tergesa-gesa. Tengok ramai kan orang dekat Jepun, Korea, berjalannya dia tak kerti berjalan dah. Dia berlari. Saya pernah ada pengalaman sahabat-sahabat yang pergi ke negara-negara yang mengejar teknologi, mengejar masa. Tak pandai berjalan, berlari. Boleh tengok kat YouTube dan sebagainya. Sebab apa? Sebab dia tak baca Quran. Dia nak cepat. Dalam apa? Dalam mengejar dunia ini. Tapi akhirnya dia sampai mana? Akhirnya dia akan mati juga. Jadi Allah bagi satu pedoman kepada umat Islam. Kamu jangan duduk saja. Kamu kena bangun dan bergerak. Tapi gerakan kamu ataupun usaha kamu mengambil asbab. Kamu mengambil sebab untuk mencari, bergerak, berusaha. Famshu fi manakibiha. Maksudnya dalam keadaan apa? Tenang. Dalam keadaan apa? Jangan tergesa-gesa. Tapi kalau nak cari Allah, nak cari maghfirah, kamu kena cepat. Nombor 1. Dapat ya? Usaha. So bila sebut berjalan tadi adalah usaha. Nombor 2. Wa kulu min rizqihi. Allah kata apa? Nikmatilah rezeki yang Allah telah berikan dekat dalam dunia ni. Allah tak kata wa kulu min kasabihi. Min kasbihi. Kalau Allah kata tadi kamu dah usaha kan? Kamu makanlah daripada apa yang kamu usaha. Tak. Tapi Allah kata min rizqihi. Rupanya rezeki ni bukan ikut apa yang kita usaha. Ada orang usaha 50%. Sama. A dengan B usaha sama 50%. Tapi rezekinya datang berbeza. Ada orang usaha 50%, datang berapa? 20,000. Ada orang usaha 50%, datang berapa? 1,000 saja. Nampak tak? Wa kulu min rizqihi. Apa sahaja rezeki yang telah diberikan oleh Allah, ni'matilah. Jangan kamu jadi orang yang saya ni nak kejar akhirat, tinggal semua ya. Dunia ni semua tinggal. Tak nak saya tak makan. Pergi rumah orang jemput, makanlah. Ada soto hari ni. Kau main lagi kan? Nak hari raya. Makan ketupat rendang kan? Ketupat rendang, sila nikmati teman. Kan? Bila makan, dia cakap tak, saya zikir je. Saya makan zikir. Okay? So jadi, boleh Ustaz cerita? Ada orang jenis macam tu ya. Jadi, wa kulu min rizqi. Dah kita usaha, makanlah dari rezeki yang telah Allah berikan. Nombor 3, wa ilaihin nusyur. Jangan lupa bersedia dan beramal untuk hari yang mana kamu akan dibangkitkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kan? Dalam dunia ni, di sinilah tempat kita nak bergerak, bekerja untuk dunia kita. Di sinilah tempat kita nak menikmati nikmat yang Allah berikan. Dan juga di sinilah tempat kita untuk bersedia ke alam akhirat sana. Terima kasih banyak Kak Mastura yang telah menuliskan nota. Bergegas, berlari laju, memohon ampun dan mengejar syurga. Terima kasih. Puan Esah juga telah bersama dengan kita. So, habis dah. Dalam surah Al-Mulk ayat 15 itu yang kita nak lihat bersama. Baik. Ta'amulat yang kita nak tengok bersama. Ustaz, saya tak perasan tadi Syekh yadkhul surah Al-Jin ala Tusa. Baik. Kita masuk terus surah Al-Jin. Terus taklah Ustaz. Istighfar dulu Ustaz. Istighfar surah Nuh. Okay. Seterusnya kita masuk kepada surah Nuh. Surah Nuh, kisah Nabi Nuh alaihi salam banyak kita kata bertaburan di dalam surah-surah di dalam Al-Quranul Karim. Tapi
dalam masa yang sama Allah namakan juga surah ini iaitu surah Nuh kerana pada ayat ini, contohnya pada ayat pertama, inna arsalna nuhan ila qaumihi an anzir qaumaka min qabl ay ya'tiyahum azabun alim. Dan sesungguhnya kami telah mengutus kepada Nuh itu kepada kaumnya. Dan Allah suruh Nabi Nuh, berilah kaummu peringatan sebelum datang kepadanya azab yang pedih. Kisah dalam ayat ini, dalam surah ini banyak menceritakan tentang bagaimana Nabi Nuh alaihi salam menghadapi kesukaran di dalam melaksanakan dakwah kepada kaumnya, iaitu dalam satu tempoh yang sangat panjang, iaitu 950 tahun tempoh dakwahnya, dan kaumnya tetap ingkar. Sahabat-sahabat, apa yang kita nak talfid ataupun kita nak meningkap pada surah Nuh ialah pada ayat 10. Okey, boleh ya? Surah Nuh ayat 10. Yang berbunyi 10, 11, 12 lah. Tiga ayat. فَقُلْتُ اسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ إِنَّهُ كَانَ غَفَّارًا وَيُرْسِلِ السَّمَاءَ عَلَيْكُمْ مِدْرَارًا وَيُمْدِدْكُمْ بِأَمْوَالٍ وَبَنِينَ وَيَجْعَلْ لَكُمْ جَنَّاتٍ وَيَجْعَلْ لَكُمْ أَنْهَارًا. Yang bermaksud, maka aku berkata kepada mereka, Nabi Nuh pesan pada kaum dia. Apa dia pesan pada kaum dia? Mohonlah keampunan daripada Tuhanmu. Sesungguhnya Allah itu Maha Pengampun. Nanti Allah akan bagi hujan yang lebat kepada kamu dari langit. Dan Allah akan memperbanyakkan harta dan anak-anakmu. Dan mengadakan kebun-kebun untukmu dan mengadakan sungai-sungai untukmu. Sahabat-sahabat, bila sebut tentang istighfar, kita tahu bahawa Nabi Nuh alaihi salam mengajak kaumnya untuk melakukan perkara yang paling besar di dalam kehidupan kita. Manusia ini insan pendosa. Manusia ini susah untuk terlepas daripada dosa dan kesalahan, kesilapan yang sengaja ataupun yang tak sengaja. Kadang boleh tinggal yang besar tapi yang kecil tu payah. Kadang-kadang sengaja buat yang besar. Allahu Akbar. Bila Allah Subhanahu wa taala memperkenalkan Allah bersifat dengan sifat Ghaffar. Innahu, sesungguhnya dia, iaitu Allah amat pengampun. Allah Subhanahu wa taala, ketika Allah ingin memberikan keampunannya kepada seseorang, okey? Kita tengok sesuatu takdir. Apa yang kita lakukan pada hari ini sebelum kita istighfar, hakikatnya Allah dah berkehendak untuk mengampunkan dosa kita. Nampak tak? Subhanallah. Perkara tersebut berlaku dengan ilmu daripada Allah. Alim. Allah aliman. Allah mengetahui. Allah tahu lepas ni kita nak istighfar ke ataupun kita nak mencarut ke, kita nak menyanyi ke, Allah tahu. Jadi tak kala kita nak beristighfar, hakikatnya Allah telah berkehendak untuk mengampunkan dosa kita. Allahu Akbar. Tatkala Allah meringankan lidah kita, tatkala itu Allah telah memberikan keampunannya kepada kita. Lantas Allah memudahkan lidah kita untuk beristighfar kepada Allah. Sebab tu Nabi Nuh alaihissalam pesan kepada kaumnya, tatkala menghadapi kesusahan. Maksudnya bila kita sebut daripada istighfar ini, kemudahan yang didapati atau fadilah istighfar, yang pertama kita tengok, yang pertama apa itu? Allah akan menurunkan hujan. Allah akan menurunkan hujan. Kita tahulah macam mana keadaan kemarau. Kalau berlaku kemarau tanpa hujan, bukan saja manusia, pokok pun kering. Bukan pokok saja kering, binatang pun kuruh dan mati. Sebab apa?
tak boleh nak survive dalam kepanasan, kemarau yang melampau. Maka hujan adalah satu rezeki punca kepada rezeki dalam alam ini. So kalau tak ada hujan, sahabat-sahabat, alam ini sangat kita kata berkehendak untuk dibasahi ataupun diberikan nikmat itu bermula dengan air hujan tadi. Baik, bila kamu istighfar, yang mana kemarau tadi akan menurunkan hujan. Kamu tak ada duit, betul tak? Kamu dalam dunia ni kadang-kadang berlaku kesempitan. Tak ada duit, poket kering. Jadi lepas raya nanti banyak je lah yang kita perlu istighfar sebab duit dah banyak habis. Astagfirullahaladzim. Jadi sekarang ni duit banyak habis dah kan, beli persiapan raya, jadi kena banyak istighfar. Astagfirullahaladzim. Sahabat-sahabat, betul, benar sekali janji Allah Subhanahu Wa Taala. Kalau seorang itu mengaku ataupun mengadu kepada kita tentang kesempitan duitnya, apa kata para ulama, ajarkan kepadanya untuk beristighfar. Kenapa? Tengok, lihat pada ayat 10. Faqultu astaghfiru rabbakum. Kamu istighfarlah banyak-banyak pada Allah. Nanti Allah akan berikan rezeki. Wa yumdidkum bi amwal. Dan Allah akan gandakan, limpahkan harta kamu. Amwal ni macam-macam bentuk lah ya. Kadang-kadang amwal ni bentuk dengan nyata, kadang-kadang bentuk yang tidak nyata. Contoh seperti rezeki ataupun kita kata harta yang tidak direct indirect. Kesihatan ni kadang-kadang itu juga rezeki yang sangat mahal. Allahu Akbar. Kita tengok kawan-kawan kita kadang-kadang yang sedang kesakitan ataupun pasangan diuji dengan sakit. Saya baru baca pagi tadi Tuan SK Samsudin Kadir, saya baru jumpa dengan dia, motivasi perunding kewangan. Isteri ni memang dah sakit dah, kanser otak kanser otak tahap yang sangat bahaya lah. Barah tu sangat agresif. Pagi tadi jatuh, bila jatuh tu berlaku pendarahan dan tak sedar. Ya Allah Tuhanku, kita bila baca tu kita rasa, kita tahu bahasa baru jumpa, jadi bagaimana susahnya bila pasangan kita sakit. Sahabat-sahabat, rezeki kesihatan ni sesuatu yang selalu kita lupa untuk bersyukur kepadanya. Rezeki anak yang sihat, pasangan yang sihat, itu semua rezeki daripada Allah. Wa yumdidkum bi amwalin wa badin. Dan juga orang tak ada anak, banyakkan istighfar. Banyakkan istighfar kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Wa yaj'al lakum jannat. Dan Allah akan memberikan kebun-kebun kepadamu. Dan Allah akan berikan apa? Anhara, iaitu berikan sungai-sungai kepada kamu. Ini juga tanda bahawa kamu akan diberikan rezeki yang melimpah ruah. Baik, saya rasa okey dah tu sahabat-sahabat. Kita pun dah 7-6 minit. Saya habiskan lagi satu. So 3 ayat yang saya nak fokus pada hari ini. Tadi dalam surah Al-Mulk ayat 15 tentang berjalan, makan dan juga nanti kita akan dibangkitkan. Dan seterusnya surah Nuh tentang istighfar, minta ampun pada Allah, ayat 10, 11, 12. Last sekali dalam juzuk 29 saya nak fokuskan pada surah Al-Jin. Surah Al-Jin iaitu surah berkaitan dengan saudara semakhluk kita, iaitu sama-sama makhluk yang hidup atas muka bumi ini, iaitu jin. Baik, sahabat-sahabat, kalau kita baca ayat pertama, qul uhiya ilayya annahu istama'a nafarun minal jin faqalu inna sami'na qur'anan ajaba. Katakanlah wahai Muhammad, telah diwahyukan kepadaku bahawa sekumpulan jin telah mendengar Al-Quran yang aku bacakan. Lalu mereka berkata, kami telah mendengar bacaan yang menakjubkan, iaitu Al-Quranul Karim. Sahabat-sahabat, jin ialah makhluk yang dijadikan oleh Allah daripada api. Manusia makhluk yang dijadikan oleh Allah daripada tanah. Kedua-duanya, wa ma khalaqtul jinna wal ins illa liya'budun. Kesamaan kita ialah pada fungsi dan tujuan ciptaan kita, iaitu kedua-duanya untuk mengabdikan diri kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Jangan pernah sekali-kali
memikirkan ataupun beriman bahawa jin itu boleh mendatangkan manfaat ataupun menghilangkan mudarat. No. Jangan sekali-kali. Sahabat-sahabat, jin bila kita baca ayat yang pertama, dia tidak ada kuasa. Dia tidak ada kuasa. Seperti mana manusia itu ada kuasa untuk mengangkat tapi tidak ada kuasa kalau tanpa izin daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Begitulah jin. Sahabat-sahabat, sebahagian pada jin ini mendengar ayat-ayat Al-Quran dan mereka sangat takjub. Sami'na, kami dengar dan kami rasa takjub pada ayat Allah. Malu kita sahabat-sahabat kalau manusia dengar Quran tapi tak takjub. Dengar Quran situ je kan, tak ada rasa apa-apa pun, tak ada rasa takjub. Jin pun takjub dengar Quran. Sebahagian daripada jin yang beriman. Jadi yang bezanya antara kita dengan jin ni adalah kita boleh beriman dengan Allah ataupun tidak, itu sahaja. Yang kedua, sahabat-sahabat boleh tengok pada ayat yang terakhir. Ayat yang terakhir dalam surah Al-Jin, liya'lama an qad ablaghu, start daripada ayat 26. Alimul ghaibi fala yudhiru ala ghaibihi ahada. Ayat 26, dia mengetahui yang ghaib tetapi dia tidak memperlihatkan kepada sesiapa pun tentang yang ghaib itu. Kita kan selalu macam tu nak buku 7 lebih tu makin ramai masuk. Makin ramai masuk. Tapi tak apalah, insya-Allah sahabat-sahabat, nanti kita dengar esok 29 daripada Ustaz. Sedikit saja hujungnya, sesungguhnya Allah yang tahu perkara ghaib. Jin tak tahu. Jin tak tahu perkara ghaib. Melainkan apa yang telah mereka cuba untuk predik ataupun mereka curi daripada langit. Jadi mereka tak tahu. Hakikatnya tak tahu. Yang tahu siapa? Alimul ghaib adalah Allah. Yang mengetahui perkara ghaib adalah Allah. Jadi sahabat-sahabat, satu benda, bila kita tahu jin tak tahu perkara ghaib, jin tak boleh datangkan manfaat, tak boleh mengelakkan mudarat, janganlah pergi minta tolong dengan jin. Okay? Jangan syirik pada Allah. Kenapa kita kan baca Quran. Kenapa kita jadi orang yang syirik kepada Allah? Tak baca surah jin ke? Jadi Nabi SAW mengadu kepada Allah. Hakikatnya ramai sangat umat aku pada hari ini yang telah meninggalkan Al-Quran. Kata Nabi SAW, ya Rabbi, inna qaumi ittakhadhu hadzal Qur'ana mahjura. Ya Allah, sesungguhnya kaumku telah menjadikan Quran ini, telah membelakangkan Quran ini, meninggalkan Quran ini, melemparkan Quran ini ke belakang. Iaitu apa? Tidak mengambil peringatan daripada Al-Quran. Maka bila dia tak baca Quran, maka dia tak tahu yang jin tu tak boleh bagi manfaat, tak boleh tolak mudarat. Akhirnya dia jadi syirik. Jumpa Tok Bomoh, pergi tilik nasib. Banyak dalam masyarakat kita. Percaya ataupun tidak. Kadang-kadang dalam orang yang terdekat dengan kita pun mengambil kesyirikan ini. Na'udzubillah min zalik. Baca Quran dan minta pada Allah, ya Allah, supaya kita diingatkan dengan ayat yang kita baca. Okey, terima kasih banyak-banyak Kak Mastura. Persamaan fungsi jin dan manusia adalah mengabdikan diri kepada Allah. Terima kasih kepada Kak Ramla. Ya Allah, kurniakanlah kesihatan yang baik buat kami, buat seluruh ahli keluarga kami, buat muslim-muslimat, untuk kami beribadah kepadamu ya Allah. Amin ya rabbal alamin. Terima kasih banyak-banyak. InsyaAllah kita jumpa lagi pada esok hari, dan saya ucapkan kepada siapa yang nak berjalan, nak mulakan perjalanan ke kampung, selamat. Semoga terus dipelihara oleh malaikat sepanjang perjalanan anda untuk meneruskan kita kata tradisi ibadah lah kita panggil, kita tukar ibadah silaturahim, dan juga kalau mak dengan ayah yang masih hidup lagi, birru walidain, juga ibadah yang sangat-sangat digalakkan untuk kita lakukan. Terima kasih banyak-banyak. Jumpa lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.